Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yaghfir lana umurana wa alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sabahal khair saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pejuang dan pecinta Al-Quran. Okey. Selamat pagi. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan salam satu Rejab saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang berpuasa kepada pagi ini, yang mana yang berpuasa cuba komenkan dekat ruangan komen Ana. Komenkan dekat ruangan komen Ana. Saya tengok ramai tak berpuasa hari ini. Alhamdulillah. Hari ini satu Rejab bersamaan 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Kita ada lagi Rejab, Syaban dan Ramadan. Lagi 2 bulan lagi kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Yang mana yang tak berpuasa, yang tak dapat nak berpuasa, tak apa, jangan risau. Okey, ada lagi ada lagi hari-hari lain yang boleh kita puasa, insya-Allah. Okey, baik, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tuan-tuan dan puan-puan, apalagi kita dipertemukan pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang berkat ini, dapat lagi Allah hadirkan diri kita, Allah pilih lagi kita untuk sama-sama hadir ke dalam majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, daripada ramai lagi sahabat-sahabat kita yang kat luar sana tu yang disibukkan dengan duniawi, ada yang sibuk dengan benda-benda lain, sehingga terlupa untuk hadir ke dalam majlis ilmu, kan. Sebelum ni kita tengok time PKP ramai view kita, tapi sejak dah tak PKP, dan masing-masing dah ada urusan, bekerja, nak uruskan anak-anak dan sebagainya, makin kurang orang kita. Tapi tak apa, insya-Allah mungkin mereka pun ada kelas-kelas agama di tempat kerja dan sebagainya, wallahu alam. Tapi tak apa, kita teruskan juga kita punya kelas tahsinul Quran secara online ni. InsyaAllah selagi mana KMP masih ada, insyaAllah kita teruskan kelas kita, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, yang berpuasa selamat puasa. Ramai yang komen, Ana, saya puasa Ustaz. Alhamdulillah, terbaik, mumtaz semuanya. Saya pun berpuasa, insyaAllah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa pada pagi ni, jom kita sama-sama mulakan dengan kita beristighfar sama-sama, insyaAllah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا. Pada anda semua yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join live bersama dengan saya pada pagi ni, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk kongsikan, jangan lupa untuk sebarkan live kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak minta tolong anda semua yang sedang menonton sekarang ni, semua tolong share, semua kongsikan, semua tolong tekan button kat sebelah kiri ni. Sama-sama bantu kami, bantu saya untuk sebarkan ilmu Al-Quran, bantu kami untuk sebarkan rahmat Tuhan ke seluruh alam. Dengan tuan-tuan dan puan-puan share, kongsikan, sebarkan dekat dalam grup Facebook, grup WhatsApp, grup jual beli online, mana-mana grup yang tuan-tuan dan puan-puan ada, yang biasa kita masuk, kita biasa berkongsi kebaikan, kita sharekan dekat dalam grup-grup kawan-kawan kita tu, insya-Allah. Semoga dengan apa yang kita share, dengan apa yang kita kongsikan menjadi saham pahala kita, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, saya harap semuanya semangat. Okay, semangat juga share, semangat juga kongsikan. Jangan lupa share, kongsikan banyak-banyak. Kita nak buat kebaikan secara percuma ni. Okay, kita nak buat kebaikan secara percuma, kita nak ajak orang ngaji ni percuma je, tak perlu kan bayar apa-apa pun, 1 sen pun tak perlu bayar. Gunakan jari tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Dengan hujung jari je kita dapat kumpulkan banyak pahala, insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan.
Jom kita teruskan dengan kita sama-sama berselawat. Kita teruskan dengan kita sama-sama berselawat syifa, insya-Allah. Jom. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Teruskan. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan zikir kita. Jangan tertinggal zikir kita pagi-pagi seperti biasa pula kan. Seperti biasa, sama-sama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Okay, last time. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai kita istighfar sama-sama, selesai kita berselawat sama-sama, selesai kita berzikir sama-sama. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru masuk, yang baru join, yang baru hadir bersama dengan kita pada pagi ini, selamat datang. Saya ucapkan good morning, sabahal khair, selamat pagi semuanya, salam satu Rejab. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk ni, kalau saya ada tanya kepada sahabat-sahabat kita tadi, siapa yang berpuasa hari ni, cuba komenkan kat ruangan komen. Jadi kalau anda tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, yang baru join live ni, anda berpuasa, komenkan kat ruangan komen anda banyak-banyak, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk kongsikan, jangan lupa untuk sebarkan live kita pada pagi ini. Semoga kita dapat memberi manfaat kepada lebih ramai lagi pejuang dan pecinta Al-Quran, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, banyakkan share, banyakkan kongsi. Yang mana yang dah share, yang mana yang dah kongsikan, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Semoga dengan apa yang kita kongsi, kebaikan yang kita sebarkan dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita, tapi dapat memberi manfaat kepada lebih ramai lagi pejuang dan pecinta Al-Quran yang lain, insyaAllah.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagi memberkati lagi kelas tahsinul Quran kita pada pagi ini, jom sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jom kita sama-sama baca doa. Kita minta kepada Allah SWT semoga Allah lancarkan, Allah permudahkan kelas kita pada pagi ini. Okey, dan kita doa semoga Allah bukakan hati kita, lapangkan hati kita, bersihkan jiwa kita dan Allah lancarkan dan fasihkan lidah dan lisan kita untuk kita baca kalam-kalam Allah pada pagi ini, insya-Allah. Jom sama-sama aminkan dekat ruangan komen ya tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah hari ini kita akan sambung tahsinul Quran kita. Muka surat 221. Muka surat 221. InsyaAllah saya akan bawa semuka je hari ni sebab saya nak mengajar sikit nanti. Saya nak ulang kaji balik tentang hukum-hukum tajwid, insyaAllah. Okey, jadi kepada anda semua yang mana yang belum share dan kongsikan, jangan lupa okey, share dan kongsikan dulu live kita pada pagi ini. Semoga kita dapat sebarkan Al-Quran, semoga kita dapat sebarkan rahmat Tuhan ke seluruh alam, insyaAllah. Jadi hari ini kita sambung muka surat 221, surah Hud. Kita nak habiskan juzuk 1 hari ini, juzuk 11, maafkan saya. Kita nak habiskan juzuk 11 hari ini. Jadi saya harap semuanya semangat dan jangan lupa untuk sediakan nota anda, sediakan pensel. Okey, sediakan pensel untuk tandakan hukum tajwid yang perlu kita fokuskan. Yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan dah ingat tu tak apalah. Yang mana yang belum ingat tu kena fokus untuk hukum tajwid tu. Okey, yang mana yang dah bersedia, mana yang dah ready, boleh komenkan dekat ruangan komen. Bersedia dan ready, insya-Allah. Okey, yang mana ada Al-Quran sendiri, nak buka Al-Quran sendiri, boleh silakan, tak ada masalah. Yang nak tengok secara live pun tak ada masalah juga. Okey, yang mana yang berpuasa, selamat berpuasa saya ucapkan. Okey, dalam 1 Rejab insya-Allah kita sama-sama puasa dan banyakkan berdoa. Alright. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita mulakan kelas kita pada pagi ni. Tarik nafas. Bos. Tarik nafas sekali lagi. Bos. Alright, kita baca isti'adzah sama-sama boleh?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan. Baca sama-sama dulu Tarik nafas. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Okay, buang nafas. Terus. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Mumtaz. Alright tuan-tuan dan puan, kita tengok hukum tajuknya sama-sama, okey? Wa iyamsaska wa iya nun kosong jumpa dengan ya, bulatkan, tandakan dengan anak panah menghala ke depan. Maksud dia kita kena masukkan dekat huruf ya. Hukumnya apa kat sini? Hukumnya idgham ma'al gunnah. Masukkan dengan dengung. Wa i jangan baca wa ayu wa in, salah. Masukkan kat ya. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala. Tanwin tak selari, jumpa dengan huruf fa. Huruf fa adalah huruf ikhfa haqiqi. Bidhurrin fala, dengungkan sembunyi. Bidhurrin fala kashifa lahu. Maksilah tawilah, panjang 45 harakat. فلا كاشف له إلا هو. Terus. Wa nun kosong jumpa dengan ya, sama juga idgham ma'al gunnah, masukkan. Wa yuridka yurid qala sughra. Yuridka bi khairin, sama juga macam tadi, ikhfa hakiki. Bi khairin fala radda. Okay, kat sini kena baca dengan mad 6 harakat, tak ada diskaun, no kompromi, sebab kat sini hukumnya mad lazim musaqqal kalimi, berat. Sebab apa? Saya dah ajar semalam kan, sebab ada tanda tasydid dekat sini. Lepas je tanda ombak misai, pacik misai, ombak rindu ni. Okay, kita baca dengan orang kata apa, musaqqal, dengan tebal, maksudnya dengan berat. Okey, fala radda. Okey, boleh. Fala radda li fadli, tahan, jangan tawalludkan, jangan li fadli. Alright, terus. Yusibu bihi, jaga. Yusibu bihi may, masukkan dekat ya, idgham ma'al gunnah. May yasha'u min ibadihi, ain tekankan Terus. Wa huwal ghafurur rahim. Okey, mumtaz. Terus dengan ayat 108. Tarik nafas, kita baca sama-sama Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Alright, teruskan.
Kita tengok hukum tajwid sama-sama. Boleh tuan-tuan dan puan? Qul ya. Panjang 45 harakat. Sekejap tuan-tuan dan puan. Okey, ya ayyuha macam biasa mak jais munfasil. Dan ayyuhan nas nun sabdu wajibul gunnah. Qad qala sughra lantunkan. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Haqqu ha pedas qaf jumpa qaf. Haqqu mir rabbikum. Mir rabbikum masukkan dekat ra bila gunnah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Nun kosong jumpa dengan ra. Idgham bila gunnah. Masukkan dekat ra tanpa dengung. Mir rabbikum. Terus. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Wa man dhalla. Nun kosong jumpa dengan dha. Idgham pula. Ikhfa hakiki. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Mim berjumpa dengan ba, ingat baca dengan ikhfa syafawi, dengung. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Mumtaz. Tayyib. Terus ayat 109, tarik nafas, baca sama-sama. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. Lagi sekali. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Alright. Baik tuan-tuan dan puan, tengok hukum tajwid sama-sama. Wattabi', ain tekan-tekan. Wattabi' ma yuha. Ha pedas panjang 45 harakat. Idgham pula mad jaiz munfasil. Yuha ilaika was huruf sad jaga. Wasbir. Bir nipis, huruf ra sukun sebelumnya berbaris, kasrah baca dengan nipis. Wasbir hatta yahkum Allah. Hatta ha pedas dua-dua, ha pedas. Hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Mumtaz. Alright. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan dengan surah Hud. Kita masuk surah yang baru. Okey, juzuk 11 juga, tapi lepas surah Hud nanti kita akan masuk. Esok kita akan masuk juzuk yang ke-12 insya-Allah. Okey. Jadi jom tarik nafas, baca sama-sama Saya bawa slow sikit boleh? Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca sama-sama dulu. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Mumtaz. Alright. Okay, kita tengok hukum tajwid sama-sama. Baik tuan-tuan dan puan, kat sini apakah hukum dia? Cuba komenkan dekat komen apakah hukum dekat situ. Okay, cuba komen dekat ruangan komen. Okay, kita teruskan. Kitabun jelas izahal halqi, baca dengan jelas.
Kitabun uhkimat. Apa das? Kimat. Okey. Baca dengan hamas. Uhkimat ayatuhu thumma keluarkan lidah. Mim sabdu wajibul gunnah. Thumma fussilat. Hamaskan juga. Fussilat min ladun, masukkan dekat lam bila gunnah. Min ladun hakimin, jelas lagi zal haki khabir. Mumtaz. Okey. Baik, mad lazim harfi mukhaffaf. Ada jawapan lain tak hukum kat sini? Sekejap saya baca kejap Mad lazim kalimi muthaqqal. Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak yang komen? Ada bagi jawapan tak? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, hukum kat sini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi, bukan kalimi. Kalimi dia pada kalimah, pada tengah kalimah. Pada awal surah, awal ayat macam ni, alif lam ra, alif lam mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad, nun. Okey. Itu adalah masuk dekat dalam mad lazim kalimi. Tapi mad lazim harfi. Kita ingat harfi ni maksudnya huruf tuan-tuan dan puan. Harfi huruf. Harfi harfun huruf. Okey. Jadi yang mana yang berkaitan dengan huruf, dia masuk dalam mad lazim harfi. Macam macam alif lam ra ni, alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, sad. Cuma ada perbezaan. Mad lazim harfi terbagi kepada dua pula. Ada musaqqal, ada mukhaffaf. Okey, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Sama juga, musaqqal berat, mukhaffaf ringan. Jadi kita tengok alif lam ra. Okey, kita tengok ada tak benda yang berat ataupun ada tak tanda tasjid yang kita perlu tekankan. Tak ada. So kat sini dia baca dengan mukhaffaf, baca dengan nipis, baca dengan ringan. Alif lam ra. Okey. Tak ada yang kita tak ada tanda tasjid dekat situ. Okey. Jadi dia termasuk dalam hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau mad lazim harfi musaqqal, dia ada tanda tasjid. Contoh dia okey, contoh dia alif lam mim. Lam. Yang dekat lam tu dia punya tasdid dia kita tekankan kan. So kat situ adalah mad lazim harfi musaqqal. Kat sini mukhaffaf. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan? Boleh clear tak? Okey. Kalau ada yang tak faham nanti bagi tahu insya-Allah. Musaqqal berat ada tasdid, mukhaffaf ringan tak ada tasdid. Betul. Dan perbezaan kalimi dengan harfi tengok pada huruf ataupun kalimah. Alright, kita teruskan. Pada ayat yang kedua, tarik nafas, baca sama-sama. 1, 2, 3. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Mumtaz. Alright. Alla ta'budu tekankan ain. Ta'budu panjang 45 harakat. Illallah. Hukum mad lazim ni tak berapa nak faham sangat. Okey, nanti saya akan tunjukkan sikit insya-Allah. Okey, teruskan. Innani lakum minhu. Innani wajibul gunnah, lakum mim bertemu dengan mim idgham syafawi. Okey, lakum minhu. Minhu nadhirun wa bash. Nadhirun masukkan dekat waw idgham ma'al gunnah. Boleh? Tuan anak panah masukkan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Baca sama-sama dulu. Tarik nafas. Wa anis
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. Ambil balik. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Okay. وأن استغفروا jangan tawaludkan, jangan wa anistagh tak nak ada tagh tu, tahan. Wa anistaghfiru rabbakum thumma keluarkan lidah, mim sabdu wajibul gunnah, thumma tubu ilaihi yumatti'kum, mim ni mim kosong jumpa dengan mim. Okay, idgham syafawi, yumatti'kum mata'an hasana. Mata'an jelas, hasana mat yang buat baca satu baris sahaja. Okey, boleh. Yumatti'kum mata'an hasanan ila, panjang 45 harakat, ajalim musammau. Ajali masukkan dekat mim, yang ni pun sama, masukkan dekat waw. Dua-dua hukumnya sama, idgham ma'al gunnah. Ila ajalim musammau wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Sama huruf dad, jangan kita tawaludkan, jangan ada lantunan, fadlin fadlah. Okay, terus wa in tawallaw, senyumkan, ikhfa hakiki. Wa in tawallaw fa inni wajibul gunnah, panjang, fa inni akhafu alaikum azaba yaumin, ikhfa hakiki, yaumin kabir. Mumtaz. Alright, terus dengan ayat yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang baru masuk, yang baru join, jangan lupa share, jangan lupa kongsikan tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak ramai lagi orang belajar Al-Quran sama-sama pagi ni. Jadikan share sebanyak yang boleh. 700 yang sedang menonton ni, kalau boleh share, kongsikan banyak-banyak, biar sampai 1000 orang kita. Sebab lepas ni nanti habis je ayat yang kelima ni, saya nak ulang kaji. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru lagi dalam yang baru follow kelas kita. Saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan tentang hukum-hukum tajwid yang kita dah ajar sebelum ni. Nota-nota, saya tunjukkan nota-nota tajwid yang saya dah bagi sebelum ni kepada sahabat-sahabat kita yang lama dah join tu, dia dah tahu dah. Yang baru ni kena take note. Dan saya akan ajarkan sikit tentang mad lazim nanti, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi stay tune, jangan bagi mana-mana, dan jangan lupa share dan kongsikan kalau nak tahu nota yang saya bagi, insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan. Ayat yang keempat, baca sama-sama. Ilallahi marji'ukum, berhenti. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Ilallahi ra sukun sebelum baris fathah, baca dengan tebal. Marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in dengung fakih qadir. Okey, mumtaz. Terus ayat yang terakhir, tarik nafas. Baca sama-sama. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Berhenti. Ambil nafas yang baru. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
atas. Alright tuan-tuan dan puan, jom kita tengok hukum tajuk ini sama-sama. Ala, panjang 45 harakat. Innahum wajibul gunnah. Innahum yathnu, keluarkan lidah, yathnutha. Yathnuna sudurahum, sad jaga, sudurahum liyastakhfu min, kha pun jaga, jangan hilang, liyastagh, jangan tar tapi liyastakhfu min. Ala hina hapedas, yastaghshuna, jangan tawaludkan juga, jangan baca tak boleh tara. Yastaghshuna shushin, yastaghshuna thiyabahum hurutha, keluarkan lidah, thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berhenti kat sini tuan-tuan dan puan. Okay, terus. Innahu wajibul gunnah. Alimun, ain jaga, alimun, iklab. Bidhatil sudur, bidhadha, keluarkan lidah. Til sudur, masukkan dekat sad tebal. Bidhatil sudur. Boleh? Okay, kita baca lagi sekali. Last time. Tarik nafas. 1, 2, 3. Innahu alimun bidhatis sudur. Sadaqallahul aliyyul azim. Alright, tuan-tuan dan puan, jangan keluar mana-mana dulu. Jom kita ulang kaji pelajaran kita. Okay. Mungkin ada yang baru masuk, yang baru join live bersama dengan saya. Mungkin tak ada lagi nota ni kan. Okay, jadi insyaAllah hari ni saya nak tuan-tuan dan perempuan take note tentang nota yang saya akan ajarkan pada kali ini insyaAllah. Okay, first kali nota yang saya nak ajarkan, kita nak ulang kaji adalah jenis-jenis nun dalam Al-Quran. Okay, tuan-tuan dan perempuan, perhatikan baik-baik yang ni saya akan explainkan. Nun yang ada dalam Al-Quran dan mim yang ada dalam Al-Quran. Nun dalam Al-Quran ada 4 jenis. Saya buatkan 4 jenis ni. Okey, ingat tuan-tuan dan puan, take note ni. Dengar baik-baik dan take note. Okey, kena ingat benda ni. Okey, nun yang pertama adalah nun yang bertanda sabdu. Nun yang ada tanda W kat atas dia. Okey, nun yang ada tanda W kat atas dia, dia akan mengeluarkan satu hukum sahaja, iaitu wajibul gunnah. Sama juga dengan mim yang ada tanda sabdu. Sebab tu saya letakkan pada kotak yang sama. Nun sabdu dengan mim yang ada tanda sabdu, hukumnya sama, iaitu wajibul gunnah. Boleh? Ingat tuan-tuan dan puan Okey, next kita teruskan dengan nun yang kedua. Nun yang kedua ada tanda sukun dekat atasnya. Ada tanda sukun bulat sikit tu, dan mim yang ada tanda sukun sikit kat situ. Okey, nun dengan mim ni sama. Dan bacaannya juga hukumnya sama, iaitu izhar. Cuma yang membezakannya adalah tempat keluarnya. Nun izhar halqi, keluarnya daripada halqum. Mim izhar syafawi, izharnya jelasnya daripada bibir, syafawi bibir. Faham tu tuan-tuan dan puan? Okey, boleh? Clear sampai situ? Dua nun dengan 2 mim dulu. Boleh clear Alright. Baik, kita teruskan dengan nun yang seterusnya. Alright. Nun yang seterusnya adalah nun, saya panggilkannya nun kosong dan mim kosong. Nun kosong, mim kosong, tak ada tanda apa-apa kat atas dia. Tak ada tanda fathah, tak ada tanda kasrah, tak ada tanda dhammah, tak ada tanda sabdu, tak ada tanda sukun. Okey. Jadi nun dengan mim yang kosong ni, dia akan berpecah kepada beberapa bahagian, beberapa hukum. Sama ada ikhfa syafawi, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah. Okay. Dan mim yang kosong ni pun akan berpecah kepada 3 bahagian, iaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi. 2 tu je. Okay. Sebab izhar syafawi dah ada kat sebelah ni kan. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah nun yang ada tanda mim iklab. Okay, macam mana nak dapatkan nota ni Ustaz? Nota ni saya bagi tuan-tuan dan puan screenshot dan buat sendiri je kat rumah. Okay, just screenshot sahaja, lepas tu buat sendiri kat rumah. Tiru sebiji macam yang saya buat ni. Okay, insyaAllah dapat membantu anda semua. Alright. Okay, clear tadi Jadi tuan-tuan dan puan, saya simpulkan. Nun dalam Al-Quran ada 4 bahagian, dan mim ada dalam Al-Quran ada 3 bahagian. Ada 3 jenis, bukan bahagian. Nun dalam Al-Quran ada 4 jenis. Yang pertama sekali, nun yang ada tanda sabdu.
wajibul gunnah, nun yang ada tanda sukun, izhar halqi, nun kosong, ada beberapa bahagian dia nanti saya akan explainkan, dan nun yang ada tanda mim adalah iklab. Okey, boleh faham sampai situ Baik tuan-tuan dan puan. Baik, kita teruskan. Kita dah kenal dah nun dengan mim. Alright, jadi kita teruskan dengan hukum tanwin pula. Okey, dah ingat tadi nun dengan mim tadi. Kita teruskan dengan tanwin. Alright, tanwin dalam Al-Quran ada dua tuan-tuan dan puan. Ingat, yang mana yang baru join tu kena ingat ni. Tanwin dalam Al-Quran ada dua jenis. Ingat, saya tuliskan tanwin selari, tanwin tak selari. Alright. Okey, saya zoom sikit. Okey, jom tengok sama-sama Tanwin selari, tanwinnya sama, garisnya sama. Tengok ni, saya dah buat ni garisnya. Tanwin garisnya sama macam ni. Kalau tak percaya, cuba tengok Quran tuan-tuan dan puan. Ada tanwin selari dengan tanwin tak selari. Garisnya sama, sama garisnya. Alright. Atas bawah dia sama. Dan tanwin dhammahnya adalah 69. Bentuk dia 69 macam ni, bentuk dia 69 macam tu. Alright. Yang tu saya panggil namanya tanwin selari. Dan tanwin selari hanya mengeluarkan satu hukum saja, iaitu izhar halqi. Okey, izhar halqi. Ingat ni, tanwin selari hukumnya izhar halqi. Boleh? Alright. Yang tu senang saja. Okey, kita teruskan dengan tanwin. Jenis tanwin yang kedua iaitu tanwin yang tak selari. Tadi tanwin selari tuan-tuan dan puan. Yang ni tanwin yang tak selari. Kenapa tak selari? Sebab dia punya garisnya tak sama ni. Tengok ni, garisnya kat sini. Sini lebih atas, sini lebih bawah. Okey. Yang ni lebih atas juga. Yang ni lebih bawah. Jadi dia tak sama. Dan tanwin dhammahnya adalah 99. Bentuk nombor 99 macam ni. Sama. Okey, yang ni dia 69. Nombor 6 dengan nombor 9. Okey. Jadi yang tu saya panggil tanwin tak selari. Alright. Jadi tanwin yang tak selari, dia akan berpecah kepada 4 hukum. Dia berpecah kepada 4 hukum, iaitu hukum iklab, idgham ma'al gunnah, ikhfa' hakiki dan idgham bila gunnah. Tapi macam mana kita nak tahu hukumnya tu iklab, idgham ma'al gunnah, ikhfa' hakiki, idgham bila gunnah? Lepas ni saya akan tunjukkan caranya tuan-tuan dan puan. Jangan risau. Alright? Jangan risau, nanti saya akan tunjukkan. Cuma kita kena tahu dulu jenis tanwin ni supaya tak keliru nanti. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ulang lagi sekali, tanwin tak selari akan berpecah kepada 4 hukum. Dan saya dah ringkaskan kat tepi ni. 3 hukum yang atas ni baca dengung. Ingat, 3 hukum yang atas ni baca dengung. Hukum yang last sekali tak dengung. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan? Fahim tom? Fahim tom? Fahim tom? Lajunya Ustaz bagi yang baru susah catch up. Okey. Lajunya Ustaz bagi yang baru susah catch up. Okey, yang mana yang tak faham, yang mana yang tak clear, boleh bagi tahu, boleh tanya terus. Ustaz, saya tak faham tanwin yang tu. Saya tak faham izhar halqi tu macam mana. Saya tak faham iklab tu apa, idgham al-gunnah tu apa. Cuba bagi tahu. Cuba komenkan kat ruangan komen, saya nak tengok. Okey. Kalau yang tak faham tu boleh terus direct tanya, tak ada masalah. Okey. Okey, boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi kita dah, saya simpulkan terus. Okey, saya bagi tuan-tuan dan puan screenshot dulu. Okey, saya simpulkan terus. Tadi kita dah cerita pasal nun. Sekarang kita ceritakan pasal tanwin. Alright, saya simpulkan. Tanwin, jenis tanwin dalam Al-Quran ada 2 dalam Al-Quran. Tanwin selari, tanwin tak selari. Tanwin selari akan keluar satu hukum sahaja, iaitu izhar halqi. Ingat, tanwin selari keluar satu hukum sahaja, izhar halqi. Okay, clear? Yang tu pertama, senang, easy peasy, mudah, apa lagi? So easy lah orang kata kan. Alright, kita terus dengan tanwin yang kedua, iaitu tanwin tak selari. Tanwin tak selari akan berpecah kepada berapa hukum tuan-tuan dan puan-puan? Kepada 4 hukum, iaitu iklab, idgham ma'al gunnah, ikhfa' hakiki dan idgham bila gunnah. Okay, clear kat sini Semua boleh clear? Alright. Okay, kita teruskan. Jadi macam mana kita nak tahu hukum tu adalah idgham? Okay, macam mana kita nak tahu? Kalau tanwin tu tak selari, lepas tu macam mana kita nak tahu tanwin tak selari tu kena baca iklab ke? Nak kena baca idgham ma'al gunnah ke? Ikhfa' hakiki ke? Idgham ma'al gunnah? Alright, sebab tu kita perlu ada nota yang seterusnya tuan-tuan dan puan. Saya hype hari ni sikit. Alright, kita ada nota yang seterusnya. Nota ni yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat diperlukan dalam segmen tajwid kita. Lepas ni faham sikit Ustaz. Kenapa faham sikit? Kena faham banyak Puan Aniza. Terus tanya kalau tak faham, saya akan explainkan sampai Tuan Aniza faham. Alright. Okay, baik. Yang ni yang penting sekali.
Tuan-tuan dan puan-puan yang kat rumah tu, yang mana yang belum ada lagi nota yang saya bagi ni, saya nak minta anda semua balik rumah nanti, screenshot video sekarang ni, live sekarang ni, cuba buat kat rumah, tiru sebiji macam yang saya buat. Tiru sebiji macam saya buat ni. Buat segitiga macam ni, bukan segitiga bermunda Illuminati, Freemason, Dajjal dan sebagainya, bukan Okey, bukan macam tu Yang ni adalah nota piramid tajwid kita. Buat piramid tajwid kita dan pecahkan kepada 5 hukum. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa 5? Sebab dalam dalam subtopik ataupun dalam topik hukum nun sakinah dan tanwin akan berpecah kepada 5 hukum, iaitu hukumnya iklab, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, izhal halqi dan ikhfa hakiki. Okey, boleh? Okey, akan berpecah kepada 5 hukum ni. Dan 5 hukum ni ada huruf-huruf yang tersendiri yang boleh menjadikan dia dengung ataupun tak dengung. Okey? Alright, kalau macam tu kita tengok sama-sama. Alright, huruf yang pertama yang ada satu sahaja huruf dekat dalam hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu huruf ba. Saya letak kat atas sekali tu dekat tangga, dekat tingkatan yang paling tinggi. Al-a'la, tinggi. Okey, iaitu huruf ba. Huruf ba ni apabila nun sakinah dan tanwin, tadi kita dah tahu kan? Cuba kita recall balik tadi kan. Nun kosong, kita tengok nun kosong, okey, dia jumpa dengan huruf ba, okey, dia akan jadi hukumnya iklab. Iklab baca dengung ke tak dengung? Saya tulis kat sini dengung. Okey, maafkan saya. Lagi sekali Hukum nun sakinah. Saya bagi tahu tadi. Nun sakinah, nun yang kosong ni. Nun yang kosong ni, okey, jumpa dengan huruf ba, okey. Jumpa dengan huruf ba, selepas dia ada tanda mim yang atas ni. Yang ni paling penting sekali kena ingat. Kalau jumpa mim atas ni, kita dah tahu dah, kita dah confirm, dah kenal lah hukumnya kat sini, iaitu hukumnya adalah iklab. Jadi kena baca dengung ke tak dengung? Kita tengok kat sebelah ni saya tulis dengung. Boleh? Okey, clear semua iklab? Semua okey, clear Kalau clear bagi tahu kat komen clear. Okey, kita terus pindah kepada tingkatan yang kedua, iaitu tingkatan hukum idgham bila gunnah. So, tuan-tuan dan puan-puan, idgham bila gunnah, hukum nun sakinah, nun yang kosong ni tadi, nun yang kosong, okey, dan tanwin. Okey, tanwin yang mana tadi? Idgham bila gunnah, tanwin tak selari. Okey, tanwin yang tak selari saya tulis kat bawah tadi, tanwin yang nombor 2, tanwin tak selari. So ingat, nun yang kosong dan tanwin yang tak selari jumpa dengan huruf lam, jumpa dengan huruf ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Saya ringkaskan kepada lari. Tuan-tuan dan puan-puan ingat idgham bila gunnah, lari. Ingat hurufnya, huruf lam dan huruf ra. 2 huruf sahaja untuk idgham bila gunnah. Okey, dan kena baca dengung ke tak dengung, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah tulis kat sini tak dengung. So baca tak dengung. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok contoh ayat dia, kita kena buka Al-Quran balik, kita kena tengok balik. Nun kosong, tanwin tak selari, jumpa dengan huruf lam, huruf ra, baru kita boleh nampak sebenarnya. Okey, tapi nanti insya-Allah lah esok, sebab tu saya suruh rujuk nota kan setiap kali kelas kan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, clear Clear iklab, idgham bila gunnah. Clear semua? Alhamdulillah, mumtaz, terbaik. Baik, kita teruskan dengan seterusnya. Tangga yang ketiga, dia ada 4 huruf. Ada 4 huruf, idgham ma'al gunnah. Alright, idgham ma'al gunnah apabila huruf nun kosong atau tanwin tak selari juga. Jumpa dengan huruf mim, jumpa dengan huruf ya, jumpa huruf nun, jumpa huruf waw. Slow-slow lah cakap ya Ustaz. Puan Siti Salmiah, boleh. Cuba Puan Siti Salmiah bagi tahu kat mana yang perlu saya ulang, kat mana yang tak faham, kat mana yang tak clear, supaya saya boleh fokuskan dekat bahagian yang mana tu. Okey, sebab saya nak tuan-tuan dan puan semua faham dalam kelas kita ni. Alright, jadi saya ringkaskan kepada menu. Ingat menu, kalau orang nak order kan, bang, menu ada bang. Menu tu adalah huruf idgham bila idgham ma'al gunnah. Maafkan saya. Macam kak waiter, menu please. Okey, jadi yang tu adalah huruf idgham ma'al gunnah. Okey, hurufnya mim, ya, nun, waw. So lepas ni, after this, if we
Net speaking dah ni. Jadi kalau lepas ni kita jumpa nun yang kosong ataupun tanwin yang tak selari, jumpa dengan huruf mim, jumpa dengan huruf ya, jumpa dengan huruf nun, jumpa dengan huruf waw, kita tahu hukumnya adalah idgham ma'al gunnah dengan berdasarkan kita tengok dekat nota tajwid kita ni. Fahim Tom? Ustaz, boleh jelaskan hukum bacaan untuk kalimah Qul Allah dalam surah Yunus ayat 59. Mad farqi ke? Ustaz janji nak confirm. Okey, saya lupa pasal tu. Okey. Nanti saya akan bagi tahu balik. Tolong ingatkan balik. Terima kasih Puan Rokia Hashim sebab ingatkan. Okey. Kejap tuan-tuan dan puan. Saya tengah tengok komen jap. Alright, kita teruskan Nanti saya akan jawab jawapan soalan Rokia Hashim ni. Jap. Yang tak faham jangan malu-malu tanya. Saya dulu paling banyak sampai tak faham. Sabar je setengah saya akan tanya hingga faham. Saja tenang je nak bagi nak boleh faham insya-Allah. Faham Ustaz? Selalu ikut kelas saja baru kita boleh faham dengan jelas. Alhamdulillah. Kita tengok Al-Quran untuk contohnya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, kita teruskan. Alhamdulillah kita dah clear tadi kan. Kita dah clear iqlab, kita dah clear idgham bila gunnah, kita dah clear idgham ma'al gunnah. So kita teruskan dengan tangga yang keempat. Tangga yang keempat. Makcik susah nak faham hukum tajwid tapi nak ngaji juga. Okey. Makcik Seri Emak. Jangan risau. Boleh screenshot kita punya gambar nanti. Saya akan bagi nota ni gambar. Boleh screenshot. Lepas tu cuba buat kat rumah. Yang mana yang berkelapangan buat kat rumah. Buatkan piramid tajwid tu. Buatkan sama macam yang saya buat tu. Buat sama macam yang saya buat. Tiru sebiji-sebiji. Lepas tu nanti saya akan terangkan dekat dalam kelas tahsin esok. Saya akan suruh tuan-tuan dan puan tengok nota, tengok Al-Quran, contoh dia. Supaya tuan-tuan dan puan boleh nampak lebih jelas. Alright. Baik, kita teruskan dengan hukum izhar halqi. Okey, hukum izhar halqi saya bagi tahu awal-awal kepada anda semua, tak perlu hafal hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Susah nak ingat kan? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha ni susah nak ingat. Okey, macam yang atas ni kita dah ada menu, kita dah ada lari. Yang ni lagilah senang nak ingat kan sebab ada tanda mim kosong. Jadi huruf izhar halqi susah sangat kita nak ingat. Sebab apa? Sebab banyak sangat huruf-huruf dia. Jadi caranya macam mana tuan-tuan dan puan? Seperti yang saya dah cakapkan tadi, kita tengok pada huruf pada hukum nun dia. Okey, nun dia kalau tanda sukun macam ni, kita dah tahu dah hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi. So, bila kita nampak nun yang ada tanda sukun, tak perlu tengok huruf selepas dia. Tak perlu ingat huruf selepas dia. Tak perlu ingat 6 huruf yang banyak tu. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Tak perlu tuan-tuan dan puan. Just tengok nun yang ada tanda sukun ni, kita dah tahu dah hukumnya adalah izhar halqi. Dan kalau tanwinnya adalah selari, tanwinnya sama barisnya, atas bawah depan sama barisnya, hukumnya adalah izhar halqi juga. Tak perlu tengok huruf selepasnya. Tak perlu ingat huruf selepasnya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham? Boleh clear? Okey, huruf izhar halqi sangat senang untuk kita ingat, sangat senang untuk kita baca. Sebab kita tak perlu pun ingat huruf, tak perlu kita tengok huruf selepasnya, tak perlu. Kita just baca jelas sahaja. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, tapi dalam nota kita perlu tuliskan juga. Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi hukum yang ketinggalan, iaitu hukum ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki lagi banyak hukum, lagi banyak huruf dia. Ada 12, ada 13, ada 14 hukum dia. Kan? Ada hukum pula. Ada 12, 13, 14 huruf dia. Jadi takkan kita nak ingatkan semua tu. Nak kena ingat huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf dal. Okey? Huruf za, banyak lagi huruf-huruf ikhfa hakiki ni. Jadi caranya macam mana kalau kita tak nak ingat semua huruf tu? Maklumlah kita ni kan orang dah berusia, orang dah berumur kan. Nak hafal pun kadang-kadang lupa, kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang susah nak hafal banyak-banyak huruf ni kan. Kejap tertukar, kejap tersalah dan sebagainya. Jadi saya bagi tuan-tuan dan puan-puan dengan cara yang senang, dengan menggunakan nota saya sahaja. Okey, kita tengok nota ba, lam, ra, mim, ya, nun, waw. Tengok huruf-huruf semua kat atas ni. Okey, huruf-huruf yang ke atas ni
yang mana huruf-huruf lain yang tak ada dekat atas ni, dia adalah masuk dalam hukum huruf ikhfa hakiki. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Okey, maksudnya apa? Maksudnya huruf-huruf ikhfa hakiki adalah huruf-huruf selain daripada huruf yang ada dekat atas ni. Okey? Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok huruf apa yang tak ada. Banyak huruf-huruf yang tak ada kat atas ni kan. So, huruf-huruf yang tak ada tu dia masuk dekat dalam huruf ikhfa hakiki. Dia masuk dekat dalam geng-geng ikhfa hakiki kat bawah ni. Dan dia kena baca dengan, of course lah, baca dengan dengung. Alright? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh faham? Boleh clear? Yang mana yang tak faham boleh terus bertanya. Okey. Dan saya bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk screenshot. Dan jangan lupa yang mana yang belum lagi buat nota ni kat rumah, kena buat nota ni kat rumah. Sebab dengan nota ni insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh faham hukum tajwid, boleh ingat hukum tajwid, boleh tahu hukum tajwid dengan lebih jelas, lebih clear insyaAllah. Okey, dan kepada puan yang tanya tadi tentang kalimah Qul Allah, saya dah confirmkan dah. Jawapannya adalah mad farqi. Betul jawapannya. Sebab apa? Dia adalah mad badal yang bertemu huruf bertasydid. Mad badal ni apabila berhimpun dua huruf dalam satu kalimah dan ada tanda tasydid. Qul Allah dekat tasydid tu kan, kalimah Allah tu. Jadi bacaannya adalah 6 harkat. Sama juga macam bacaan mad lazim. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insyaAllah itu sahaja untuk live bersama dengan saya. Saya tak sempat nak ajar lebih lagi sebab jam pun dah menunjukkan pukul 10 pagi. Okey, jam pun dah menunjukkan 10. Jadi yang mana yang nak screenshot boleh screenshot sekarang. Okey, boleh screenshot sekarang. Dan saya tak minta maaf juga tak sempat nak ajar mad lazim. Okey, tak sempat nak ajar mad lazim. Mad lazim pun senang je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita buat nota senang je. Okey, jadi kepada anda semua yang menonton sekarang ni, yang apa ni, nak tahu hukum tajwid tadi tu kan. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua jangan risau, jangan hafal pun, jangan tak perlu apa ni nak hafal semua hukum-hukum tajwid ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita bukannya tuan-tuan dan puan-puan bukannya kena masuk exam, bukannya kena jawab soalan periksa PMR, SPM, UPSR kan. Jadi tak perlu ingat semuanya. Just tengok nota, tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran, tengok nota untuk kita tahu hukum-hukum tajwid tu. InsyaAllah semoga dengan apa yang saya ajarkan ni dapat memberi manfaat kepada semuanya. InsyaAllah. Bagi-bagi huruf pun dah pening. Sebab tu saya kata jangan hafaz, jangan ingat tuan-tuan dan puan-puan. Tengok nota sahaja dah cukup. Tengok nota. Kalau tak tahu hukumnya apa, tengok nota. Okay, contoh nun kosong jumpa dengan huruf ba. Kita tak tahu apakah hukum dia. Kita ambil nota cepat-cepat. Kita tengok, oh hukumnya adalah iklab sebab jumpa dengan huruf ba. Okay, lepas tu kita tengok pula, okay, nun kosong ataupun tanwin yang tak selari jumpa dengan huruf lam, jumpa dengan huruf ra. Kita tak payah pening dah nak tahu ni hukumnya apa ni. Kita tengok je kat tepi ni, ada dah idgham bila gunnah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Jadi itu sahaja untuk pagi ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua anda, kepada anda semua yang dah sama-sama hadir pada pagi ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada yang mana yang dah tolong share, yang mana yang dah tolong kongsikan, yang mana yang dah tolong sebarkan live pada pagi ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang Digital Star. Saya doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan dimurahkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai penutup, jom sama-sama kita baca doa tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah
yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, Rabbal Alamin. Okey, saya ada baca komen daripada Puan Aniza. Dia kata, terima kasih Ustaz, tapi malu bila mengaji bersama Ustaz-Ustazah di surau bila ditanya. Alright, sebab tu nanti bila mengaji dengan Ustaz ke Ustazah ke kat surau kan, bawa je nota tu, tak ada masalah. Takkan Ustazah tu nak marah pula. Kenapa bawa nota masuk kelas ni? Tak boleh. Takkan Ustazah tu nak marah kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakan nota yang tuan-tuan dan puan-puan ada tu. Okey, gunakan nota yang tuan-tuan dan puan-puan ada tu. Bila Ustazah tanya nun kosong, jumpa dengan mim, jumpa dengan ya, jumpa dengan nun ataupun jumpa dengan waw, kita dah boleh tengok nota, kita dah boleh jawab. Oh, kat sini huruf mim, kat sini huruf ya, kat sini huruf nun, kat sini huruf waw, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, boleh clear tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau. Tak ada orang nak marah tuan-tuan dan puan-puan tengok nota untuk tahu hukum tajwid. Tak ada orang nak marah. Tak berdosa pun. Sebab mengaji tanpa bertajwid tu lagilah berdosa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh? Selalu follow kelatasi Ustaz, lama-lama faham hukum-hukum. Alhamdulillah. Saya pun dulu tak faham, alhamdulillah sekarang dah faham dan dah ingat. Jadi dengan nota tu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, okey, boleh gunakan sebaiknya, boleh gunakan dalam kelas. Boleh setiap kali kita nak ngaji Quran kan, kita tengok nota. Setiap kali nak ngaji, nak tahu hukum tajwid, kita tengok nota. Setiap kali kita tengok tajwid, kita tengok nota. Lama-lama kita akan ingat. Kita akan ingat. Sebab tu orang kata kita visual. Ada orang seperti yang kita belajar sebelum ni kan, dekat dalam kelas teknik pada hafal laju kan, ada orang yang visual, ada orang yang auditory, ada orang yang kinestetik, ada orang yang dia kena visual, dia kena tengok nota baru dia faham, ada orang yang kena tulis nota baru dia boleh ingat, ada orang yang kena dengar orang mengajar baru dia boleh faham kan. Orang ni bermacam-macam jenis. Jadi saya gunakan teknik visual dan kinestetik. Saya suka buat nota. So dengan nota yang saya ada tu, saya harap tuan-tuan dan puan dapat manfaatkan sebaiknya, insya-Allah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga kepada semua. Okey, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan, kalau ada apa-apa yang saya terkasar bahasa dan sebagainya kan. Saya minta maaf lah Okey, baik tuan-tuan dan puan, jadi sebagai penutup, jom sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ustaz tulis elok-elok dalam minit nota-nota tu, boleh iklankan di sini siapa-siapa nak beli. Okey, saya sebenarnya tak ada, macam mana saya cakap, saya bukan nak menjual pun benda tu sebenarnya. Saya tak nak jadikan benda tu satu jualan, saya nak bagi secara percuma sahaja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, boleh buat sendiri kat rumah. Okey, boleh buat sendiri nota ni kat rumah. Sebab kalau saya nak bukukan, saya nak eliminatekan, saya nak jual, agak susah sikit lah. Sebab kita perlu ada tapisan dan sebagainya kan. Takut apa yang saya ajarkan tu bercanggah dengan ilmu-ilmu yang lain, jadi saya risau. Jadi saya ajarkan apa yang saya tahu dan saya harap semoga bermanfaat. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada kebenaran, okay, kalau ada kemudahan, insyaAllah saya akan cuba bukukanlah nota tajwid ni, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga pakai nota-nota tajwid orang lain, buku-buku nota tajwid yang lain. Okay, banyak nota-nota tajwid kat luar sana tu, boleh pakai, tak ada masalah. Okay, lebih detail, lebih padu, lebih mantap. Saya ajar hanya basic sahaja. Alright, jadi itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Yang mana yang berpuasa, selamat berpuasa saya ucapkan. Jadi kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Ingat tagline kita, malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa lagi nanti. Selamat berehat semua.